Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatihil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم ألهمني رشدي برحمتك يا أرحم الراحمين. kata muallif hafizahullah ta'ala, dan sabda Rasulullah situkah sebagaimana firman Allah Ta'ala dan seperti mana firman Allah pada kisah Nabi Khidir serta Nabi Musa alaihimassalam. Fawajada abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Surah Kahfi ya. Artinya, maka mendapati keduanya akan seorang daripada hamba-hamba kami. Jadi keduanya itu rujuk kepada siapa? Keduanya itu rujuk kepada Nabi Musa dan juga sahabatnya, katanya yaitu Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Baik. Maka mendapati keduanya, yakni Nabi Musa dan juga Nabi Yusha bin Nun, mendapati akan seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya, kepada seorang hamba rahmat dari kami.
dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Baik, ila akhiri, sampai habis. Jadi seperti biasa, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Tuhan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menganugerahkan, mengurniakan, melimpahkan kepada kita ini rahmatnya dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas kita. Dapat kita datang, dapat kita hadir untuk menuntut ilmu dan juga untuk mendidik, mentarbiah, dan juga untuk menyucikan aib-aib nafsu, aib-aib hati, aib-aib roh yang ada pada setiap kita kesemuanya ini. Dan itu semuanya dengan rahmat Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, kalaulah bukan dengan rahmat Allah dan juga limpah kurnia Allah, maka tidak ada seorang pun yang suci, bersih. Tapi kita ni jadi suci, jadi bersih daripada aib, dosa dan juga kesalahan. Semuanya itu adalah dengan rahmat Tuhan. Baik, bukan dengan amalan kita. Amalan kita sikitnya, tak banyak pun. Amalan sikit. Lepas tu kalau kita nak ukur rahmat Allah Ta'ala dengan amalan kita, maka rahmat Allah Ta'ala itu luas lagi, banyak lagi daripada amalan kita. Jadi kita tak sah duk perasan lah kata amalan kita banyak. Amalan kita inilah berhak, patut kita masuk di dalam syurga. Tapi berharaplah kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzunubi kathiratun, dosa-dosa aku ni banyak, dosa kita ni banyak, tapi kita mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita sambung melalui pengajian kitab tafsir Isyari Sufi, yang dinamakan dengan Al-Fathul Qudsi wal Kashful Unsi. Baik, maka kita tengok, kita masih lagi duduk di dalam khutbah kitab atau muqaddimah, pendahuluan kitab. Tak masuk membicarakan lagi tajuk-tajuk dia, maudhu' dia. Masih lagi dalam proses orang panggil penerangan apa itu tafsir isyari dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya. Maka kita tengok dia kata, seperti mana firman Allah pada kisah Nabi Khidir serta Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam ini sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan, ceritakan di dalam suratul Kahfi. Tuan-tuan boleh balik tengok, buka dalam suratul Kahfi, bagaimana cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Baik, jadi apa tu yang Tuhan sebut? Kita tengok sekali lagi, kita cerita lain. Fawajada
abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi dalam ayat ni dia ada 3 perkara. Pertamanya fawajada abdan min ibadina, satu. Yang kedua wa atainahu rahmatan min indina, 2. Dan yang ketiga wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu ada 3 perkara situ. Perkara yang pertama, Nabi Musa dan dan pembantunya iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun, mereka ini menemui Nabi Khidir alaihi salam di tepi laut. Nabi tepi laut. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan pula apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Khidir, iaitu Allah Ta'ala beri rahmat. Wa atainahu rahmatan min indina. Itu situ. Dan lagi apa lagi Allah Ta'ala anugerahkan pada Nabi Khidir alaihi salam, iaitu Allah Ta'ala ajarkan ilmu ladunni. Itu pada firman-Nya wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu 3 perkara dalam ayat ni. Tapi dalam 3 perkara ni yang kita nak fokuskan dalam tajuk kajian dan juga pengajian kita ialah hak ketiga, iaitu wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini yang kita nak bincang hari ini, iaitu ilmu ladunni. Baik. Maka kita tengok dia terjemah dahulu. Jadi dia kata seperti firman Allah Ta'ala pada kisah Nabi Khidir serta Nabi Musa alaihi wassalam, fawajada abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Suratul Kahfi. Artinya maka mendapati keduanya itu siapa? Iaitu Nabi Musa dan pembantunya Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Jadi Nabi Musa alaihi salam maqamnya, kuburnya di Palestin. Siapa pergi Palestin boleh tengoklah maqam Nabi Musa alaihi salam. Kita pergi hari itu kan, kita pergi ziarah maqam Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu pula Nabi Yusha' bin Nun maqamnya di Jordan, di Bukit Alanda, atas bukit tinggi itu, kubur dia panjang. Tu Nabi Yusha' bin Nun, panjang naik atas bukit tu. Nabi Yusha' bin Nun. Jadi kedua-duanya ini mendapati dengan mana menemui Nabi Khidir, menemui akan seorang hamba, seorang daripada hamba-hamba kami. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala menggunakan perkataan abdan min ibadina, hamba daripada hamba-hamba kami. Dia tak sebut Khidir ke siapa ke, tak sebut. Tetapi para ahli tafsir, ulama-ulama tafsir mengatakan abdan di situ ialah Nabi Khidir alaihi salam. Mereka jumpa Nabi Khidir ni di tepi laut. Macam mana cerita Nabi Khidir alaihi salam ni berada di tepi laut? Ceritanya seperti mana yang diceritakan oleh Al-Imam
Al-Allama As-Sawi bahawa Nabi Khidir alaihi salam ni dia adalah daripada keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Lepas itu ayah Nabi Khidir ini dia adalah seorang raja besar yang memerintah negara yang besar. Tapi bila ayah dia ni sudah tua, uzur, maka ayah dia nak gantikan Nabi Khidir ni menjadi raja. Tetapi Nabi Khidir alaihi salam ni tidak mau jadi raja. Tak mau jadi raja. Sebab apa? Num depan Nuh, abdan min ibadina. Nabi Khidir ni hamba, dia tak mau jadi raja. Tak mau jadi raja. Bila dia tak mau jadi raja, maka dia lari daripada negerinya. Lari sampailah ke tepi laut. Itu ceritanya, ke tepi laut. Bila sampai ke tepi laut, nak lari ke mana lagi? Depan laut tak boleh lari dah. Maka dia duduk tepi tu, duduk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sampailah Nabi Musa alaihi salam dengan temannya Nabi Yusha' bin Nun pergi berjumpa Nabi Khidir di tepi laut. Itu cerita ayat ni. Fawajada abdan min ibadina. Maka kedua-duanya, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir itu mendapati Nabi Khidir alaihi salam. Baik, itu satu sebab. Dan sebab yang lain pula, kenapa Nabi Musa alaihi salam pergi kepada Nabi Khidir? Jawabnya lagu ni, kerana Nabi Musa alaihi salam ini kaum dia Bani Israel bertanya kepada dia, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim sekali dalam dunia Allah ni? Siapakah orang yang paling alim sekali dalam dunia Allah ni? Itu puak Bani Israel tanya Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam kata, akulah yang paling alim sekali, mana ada orang lain dah. Ni kan, aku yang paling alim sekali dalam dunia Allah ni, tak ada orang lain dah. Ini kena ambil pengajaran tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala nak ta'dibkan, nak ajar adab kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala kata, Musa, engkau pergi kepada hamba aku. Ni lebih ya. Tu yang Nabi Musa alaihi salam pergi cari Nabi Khidir alaihi salam, akhirnya jumpa. Ini pun kita ambil pengajaran. Kalau kita nak tuntut mencari sesuatu itu, kita cari dengan sungguh-sungguh, pasti dapat. Sebab tu dia guna fawajada. Tadi sebut menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Macam tu juga, siapa yang main mengaji hari ni sungguh-sungguh tak tidur, pasti dapat. Kalau tidak, dapat juga pahala. Ilmu tak dapat, faham tak dapat. Bersungguh-sungguh pasti akan dapat, insya-Allah. Disebutkan man talaba syai'an bijiddin wajadahu. Itu hadis Nabawi. Siapa yang menuntut mencari sesuatu bijiddin, dengan bersungguh-sungguh, wajadahu, pasti dia akan mendapat benda yang dicari itu. Kalau dia cari sungguh, dia akan dapat, insya-Allah. Kita kalau tuntun ilmu sungguh, jaga adab-adab dia baik. Jangan letak kunci atas kitab.
Jangan letak lebay, make up ke, lipstick kan, jangan letak atas kitab. Tidak, tak berkat. Habis. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, bila Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, maka berlakulah kisah. Kisahnya seperti mana? Tuan-tuan balik baca dalam suratul Kahfi. Itu cerita Allah Ta'ala ceritakan. Ini kita panggil apa? Rihlah. Rihlah maksudnya rihlah ilmiah, kembara ilmu. Kembara ilmu Nabi Musa proses nak mempelajari dengan Nabi Khidir alaihi salam. Maka di sini ada banyak pengajaran i'tibar yang kita boleh ambil. Ini lain kali saya ceritakan insya-Allah. Banyak rahsia kan. Nabi Khidir alaihi salam bila naik perahu, dia ambil kapak, dia kapakkan perahu tu. Cerita dia tu kan. Lepas tu jumpa pula orang panggil dinding, dah nak terbalik dah. Nabi Musa, Nabi Khidir tarik balik, bagi elok balik. Ada kisah dia. Lepas tu jumpa seorang budak, maka Nabi Musa bunuh budak tu. Nabi Khidir bunuh budak tu. Itu diceritakan dalam suratul Kahfi. Suratul Kahfi, tuan-tuan balik tengok ayat. Nanti kita cerita lain kali, teringkas. Ini Allah Ta'ala ajak, tidak seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad tak kata gitu, tapi Nabi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarnya, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, yakni berdoalah, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkan kepada aku ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu. Maka tidak ada seorang manusia pun yang lebih alim, yang teralim selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah yang lebih alim. Sebab itu Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Al-Asili. Nabi sebut, ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu. Akulah orang yang lebih mengetahui Allah, mengenal Allah daripada kamu, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kamu. Inilah. Nah, sedikit kita ambil. Maka kita ambil sikap di situ, artinya jangan kita mendakwa diri kita ini alim, jangan mendakwa diri kita ni pandai dan sebagainya, kerana ada lagi yang lebih alim, yang lebih pandai. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang ilmu itu ada lagi orang yang lebih berilmu, ada lagi orang yang lebih alim. Pepatah bahasa menyebut, di atas langit masih lagi ada langit. Langit pertama ada lagi, langit kedua ada lagi, langit ketiga. Ada panggil di atas langit masih lagi ada langit. Maknanya di atas orang alim ada lagi yang lebih alim. Anis tu. Baik, tetapi lebihnya Nabi Khidir alaihi salam ini pada ilmu hakikat, iaitu pada ayat wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan pada Nabi Khidir itu ilmu.
Lepas tu tuan-tuan, orang tanya pula, Nabi Khidir alim lagi pada Nabi Muhammad no? Ada. Hak Nabi Muhammad Tuhan sebut suku pula, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Ta'ala ajar pada engkau wahai Muhammad akan barang yang engkau tidak pernah tahu. Hak Nabi tak pernah tahu, Allah ajar pada Nabi. Dan Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi ini semua perkara, sedangkan Nabi Khidir bukan semua perkara. Nabi Khidir hanya ajak ilmu hakikat, tapi Nabi Muhammad Tuhan ajak semua perkara. Dalilnya dengan ma lam takun ta'lam. Ma itu dipanggil ma lil umum wa syumul. Umum lagi mencakupi semua hak benar yang Nabi tak tahu, semuanya diajar oleh Allah. Berarti Nabi kita lebih alim lagi daripada Nabi Khidir alaihissalam. Ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit futuh, pembukaan untuk kita nak memahami dia, perbincangan kita. Jadi ilmu tafsir, baru kita balik kepada perbicaraan kita. Tafsir yang kita pelajari ini ialah sebahagian daripada bahagian ilmu ladunni. Nak bagi tahu itulah, sebahagian daripada ilmu ladunni masuk dalam tu. Baik, kemudian tengok pula dia kata, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Ilmu ladunni yang kita pelajari, tafsir yang kita pelajari ini, tuan-tuan tengok balik di muka surat ni pada baris yang keempat. Tadi kita kata aku pening sembang bakpa ni. Jangan duk pening. Yang pening tu pasal sat mai, sat tak mai gitu. Tak mai. Kalau mai straight tak tinggal, insya-Allah tak pening. Insya-Allah dia tak pening. Sebab dia ambil daripada awal sampai sud. Kita ambil sekerat tak mai 2 kerat. Lepas tu mai pula sekerat pening. Jadi puncanya tang mana? Tuan-tuan tengok kitab tu juga muka surat ni 4 baris daripada atas. Tak kata dan hanya sanya ilmu ini daripada al-ilmil ladunni atau al-ilmil wahbi. Itu perbincangan kita tu. Ilmu yang kita bincang ni atau tafsir yang kita bincang ini adalah sebahagian daripada ilmu ladunni atau ilmu wahbi. Wahbi maknanya anugerah, limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan anugerah limpah kurnia kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Lepas itu masuk dalam kata isyarat ilmu ladunni itu apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak cerita tu. Jadi dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Isyarat juga kepada ladunni atau wahbi. Nak cerita tu saya pening pula. Mana man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Hadis riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asbiya. Dia panggil Abu Nu'aim Al-Isbiyani. Kitab itu besar, dia ada 10 jilid.
semuanya menceritakan tentang tasawuf. Dia tabaqat, lapisan-lapisan ulama-ulama tasawuf, tapi semuanya menceritakan tasawuf. Jadi dia riwayat dalam kitab tu hadis. Ini apa maksud? Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beramal ia dengan yang diketahuinya, baca dulu, niscaya mempusakai akan dia, akan barang siapa tu, oleh Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala anugerahkan atau Allah Ta'ala berikan, limpahkan akan ilmu yang tiada diketahuinya. Bahasa mudahnya, artinya siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya ilmu-ilmu yang dia belum tahu. Maka ilmu yang dia belum tahu tu namanya apa? Ilmul ladunni atau ilmul wahbi, anugerah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbi bermakna atai, pemberian daripada Tuhan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak lagi tak? Nak bagi faham lagi, kena buka. Kena buka. Hanya kita buka sikit. Itu hadis riwayat Imam Abu Nu'aim. Supaya kita nak faham daripada makna hadis. Cuba kita tengok satu-satu lafaz dia. Man amila, barang siapa yang beramal. Beramal ni kita panggil apa? Beramal ini dia panggil tarekat. Tak kira amal itu adalah tariqah. Tuan-tuan jangan silap faham. Sekali kita kata, kena masuk tarekat kan? Tak masuk pun tak apa. Tapi kalau masuk lagi tak apa. Tapi kena tengoklah tarekat yang macam mana. Tarekat yang sahih, sanad dia, sanad gurunya siapa, dia belajar daripada siapa, itu kena bincang lain, panjang perbincangannya. Tapi kita baca umum, tengok siapa guru dia, siapa yang mentarbih dia, nisbah dia kepada siapa. Itu baik. Jangan sampai kita tanya, siapa tarbiyah? Aku ditarbiyah oleh alam ghaib. Tak boleh. Kita bukan dua alam ghaib. Kita alam nyata. Jangan cerita gitu. Baik. Jadi satu mana tu tariqah. Maka tariqah tu tuan-tuan maknanya amal. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam As-Sawi daripada Imam Ahmad Dardir Abil Barakat Ad-Dardir dalam syarah Kharidah Al-Bahiyah. Disebut kata wa amma tariqatu hiyal amalu. Yang kata tarikat itu ialah amalan. Amal tu dia panggil tarikat, yakni kita beramal dengan syariat. Itulah tariqah. Faham gelak kan? Lepas itu barang siapa beramal ia dengan yang diketahuinya. Jadi yang diketahui itu apa dia? Itu panggil syariat. Letak gelak. Beramal tu tarikat. Lepas itu dengan yang diketahui itu ilmu syariat. Jadi kita beramal dengan syariat,
kan? Orang panggil apa? Tanam pokok, dapatlah makan buah. Beramal dengan syariat, dapatlah hasilnya hakikat. Apa hakikat? Tu warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan mempusakakan kepadanya, menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Dapat ilmu tak tahu tu dia panggil haqiqah. Jadi dalam hadis ni ulama sebut sudah ada dah 3 tu: syariat, tarekat, hakikat. Syariat iaitu ilmu yang kita belajar. Tarekat iaitu kita beramal dengan ilmu yang kita belajar itu tarekat. Lepas tu hasil daripada kita beramal, hasilnya itulah hakikat. Hakikat itulah ilmu ladunni. Itu. Faham tak? Ini satu. Baik, dan benda ini bukan benda yang baru, benda lama dah. Kan? Pasal apa kita kata benda lama? Tuhan sebut lama dah dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain disebut benda ni dia panggil bushra. Dia panggil benda ni bushra. Bushra maksudnya berita gembira. Atau juga dalam hadis dia sebut mubasyirat. Itu bahasa hadis. Mubasyirat. Bahasa Al-Quran dia tak panggil mubasyirat, dia panggil bushra. Itu situ. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Quran, tengok Tuhan sebut, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tengok Tuhan sebut lahumul bushra, bagi mereka itu bushra. Itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Nabi kita bersabda, la tabqa minan nubuwati illa mubasyirat. Tidak tinggal lagi daripada kenabian kecuali mubasyirat. Itu bahasa hadis. Mubasyirat, bushra, makna dua-duanya sama, iaitu berita-berita yang menggembirakan. Berita gembira. Jadi apa dia berita gembira ni? Itu juga ditafsirkan dengan mimpi. Bukan mimpi remolikan, itu tak mau, itu menakutkan. Mimpi, maksudnya mimpi yang elok. Sebab tu Huzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya, wahai Rasulullah, wa mal bushra, apa itu bushra? Nabi sebut ar-ru'ya as-salihah allati yaraha al-mu'minu aw tura lahu, iaitu mimpi-mimpi yang baik yang dilihat oleh orang mukmin atau diperlihatkan mimpi-mimpi itu kepada orang mukmin. Itu bushra. Sebab tu tuan-tuan, akhir zaman ni kalau tuan-tuan bermimpi, insya-Allah mimpi kita itu hampir kepada benar. Contohnya lah, kalau cikgu mimpi
masjid tu tanah bahiyah ni nak tenggelam. Tu tuan-tuan kena ambil beringat tu. Okey, jadi nak tenggelam sungguh, larilah siapa duduk ke tepi-tepi ni. Tak lari tenggelam lagi. Boleh jadi mimpi kita itu benar, kan? Di situ jangan main dengan mimpi. Baik, ini cerita ladunni juga tu, masuk dalam bahagian ladunni. Seperti yang orang panggil datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Telaga Zam-Zam ni tak tahu terkambuh dah. Ya, orang dulu kambuh habis tak tahu. Tapi dia mimpi 3 kali mimpi nampak burung duk patuk hisap air tu. Mimpi pula betul juga burung duk patuk hisap air tu. Mimpi. Last kali dia pun korek. Akhirnya berjumpa. Itulah telaga Zam-Zam. Nanti jangan mereka dengan mimpi. Kita kalau mimpi, dia tunjuklah mimpi tu junjuk mais ketui. Mimpi sekali, 2 kali, 3 kali, cuba pergi korek, insya-Allah ada lah kot. Itu. Ini akhir zaman dia begitu, kan. Jadi 3 tu ada tadi, tarekat, syariat, hakikat. Di situ. Pai benda ni kalau kita pelajari dalam hikam Ibnu Ruslan, hikam Ruslaniyah, dia sebut satu-satu. Dia panggil apa? Al-ilmu tariqul amali wal amalu tariqul ilmi wal ilmu tariqul ma'rifati wal ma'rifatu tariqul kashfi wal kashfu tariqul fana. Itu jalan-jalannya tu. Ilmu syariat jalan yang menyampaikan kepada amal. Amal dengan ilmu syariat pula jalan yang menyampaikan kepada ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah. Ma'rifah itu jalan yang menyampaikan kepada kasyaf, terbuka rahsia. Kemudian kasyaf itu menyampaikan kepada fana. Fana ni hilang habis. Ada apa? Allah jua yang ada. Ini semua tu jalanan-jalanan wasilah-wasilah yang nak sampai kepada Allah. Jadi hak yang kita belajar ini, itulah jalannya. Dan maka nak jalan, tuan-tuan, satu pesanan. Jalan kena jalan straight, jangan berhenti. Berhenti tak sampai. Nak ngaji daripada awal sampai khatam, insya-Allah, baru boleh nampak. Ngaji sekerat jalan tak main dah, tak nampak kelam. Ya gitu. Bukan boleh buat sekerat-sekerat ni. Dia kena straight, konsisten, berterusan. Insya-Allah akan sampai terbuka. Baik. Itu sedikit kita nak datangkan secara isyarat bahawa ilmu yang kita pelajari ini dia masuk dalam bahagian ilmu ladunni atau juga ilmu wahbi, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tengok lagi. Maka iaitu tu rujuk ke mana? Tanda bagi elok. Maka iaitu ilmu ladunni atau ilmu wahbi. Ilmu ladunni atau ilmu wahbi ini samaratul amal, itu buah atau hasil bagi amalan.
Dia amalan tu kita sebut dah tadi, iaitu tariqah. Kan? Contohnya macam ni. Macam ni Asnam. Saya buat contoh simple saja. Orang tanya nak makan kasidah nak ayam putih-putih dia berbawang atas kan? Kasidah. Nak makan kasidah, nak beli apa? Beli kayu manis ke? Tak, orang tak buat kasidah dengan kayu manis. Tuan beli apa? Tepung. Tepung. Tepung tu syariat. Maknanya kita kena ada ilmu tentang bahan-bahan untuk kita nak buat kasidah. Faham tak? Takkan nak buat kasidah dengan paku. Pergi beli besi, paku, beli spana, beli screwdriver. Takkan nak beli yang tu. Tak kena kan? Maka tak akan jadi kasidah tu. Tapi kena beli tepung. Tepung pula kena tahu tepung apa. Hak tu saya tak tahu, kena tanya orang yang biasa buat, sebab saya tak buat. Sebut tepung apa? Kan? Baik. Bila kita beli tepung, kita tahu dah semua bahan-bahan dah cukup, maka tinggal sekarang ialah pelaksanaan. Pelaksanaan tu panggil tariqah. Tariqah itu pelaksanaan. Maksudnya kita nak proses, nak buat. Tapi kalau pelaksanaan tak kena cara, jadi tak kasidah. Tak jadi juga. Gitu. Pelaksanaan tadi kena cara dia betul, baru akan jadi. Kan? Nak gui lagu mana, nak campur bahan dia lagu mana. Macam tu juga tariqah amal kita tu mesti betul dengan syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab dan sebagainya. Itu dia panggil pelaksanaan. Pelaksanaan ini dipanggil praktikal atau amal. Itu tariqah. Lepas tu bila pelaksanaan dia betul, dapat dah hasil. Hasil tu namanya samaratul amal. Ini kita bincang. Samaratul amal maksudnya hasil daripada kerja buat kita. Itu bahasa mudah cakap. Hasil daripada kerja buat kita, maka dapatlah hasil dia. Dapat hasil dia. Hasil tu namanya samarah. Kan? Samarah. Kalau kita mengaji dalam usuluddin, dia panggil apa? Samaratus sifat. Samaratus sifat, ta'alluq sifat, samarah sifat. Dia ada lagi samarah dia. Ini samaratul amal. Hasil daripada kita laksana, kita dapat hasil dia, faedahnya. Maka faedah itulah namanya haqiqah. Kan? Haqiqah. Itu situ. Haqiqah. Baik. Atau bagi tak gelak tu syariat, tarekat, hakikat. Jadi jalannya semuanya tak dapat, tidak mesti ilmu. Yang mula-mula sekali, langkah pertama nak dapat hasil mesti kena ada ilmu syariat tu dulu. Sebab tu 3 perkara dia murattabah. Dia kena bertertib. Syariat, tarekat, baru hakikat. Tak boleh kita ambil hakikat dulu, syariat kemudian, tak boleh. Dan tak boleh kita ambil tarekat dulu, syariat kemudian, tak boleh. Kena ambil syariat dulu, lepas tarekat, pelaksanaan. Lepas tu akan dapatlah hasilnya.
ulama susun tu elok dah. Semua mai daripada mana? Semuanya tu mai daripada mana? Tu tengoklah kitab. Samaratul amal, dengan ilmu yang diambil daripada Alkitab, daripada Al-Quran dan Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nak bagi tahu bahawa tuan-tuan tak usah takut dan tak usah bimbang. Kita kata mengaji tasawuf ni bid'ah kah? Mana ada dalam Quran, mana ada dalam hadis? Dah, semuanya diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begini dalam kitab Iqazul Imam. Iqazul Imam ni syarah bagi hikam dan bagi Syekh Al-Arif Billah Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa mula-mula sekali Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat. Mula-mula sekali Allah perintahkan Jibril alaihi salam buat turun syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kita pun mengajar syariat kepada umat. Apabila Nabi kita tengok umat-umat dia ni sudah kejap, mantap, kemah, kukuh dalam syariat, maka Allah Ta'ala perintahkan pula malaikat Jibril alaihi salam buat turun kepada Nabi kita ini hakikat. Buat turun kali yang kedua hakikat. Maka baru Nabi kita sampaikan hakikat ini kepada umat. Dua-dua tu, syariat dengan hakikat, adalah syariat Muhammadiyah. Nak faham? Adalah syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita sebut syariat itu dipanggil syariat zahir. Hakikat syariat juga, tapi syariat batin. Tapi dua-dua hakikat dengan syariat adalah syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kata syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bercakap tidak mengikut hawa nafsu, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi kita tidak bercakap mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, Nabi kita bercakap semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi syariat tu fiqh, hakikat tu tasawuf. Jadi kedua-dua sumbernya diambil daripada mana? Itu yang kita sebut tu, yang diambil daripada Alkitab, yakni Al-Quran, dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh penghulu ulama tasawuf, iaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid dia kata apa? Tariqatuna muqayyadatun bi usulil kitab wa sunnati. Ada riwayat mazhabuna muqayyadun bi usulil kitab wa sunnati. Kita lihat pertama, Imam Junaid kata tarikat kami, yakni perjalanan kami ini adalah terikat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis. Dalam perkataan yang lain dia sebut mazhab kami,
Mazhab tu isim makan. Orang mengaji bahasa, terjemah segi bahasanya artinya perjalanan juga. Sebab mazhab dia dari perkataan zahaba, pergi, zahaba, pergi. Maka mazhab tempat pergi. Bila tempat pergi, boleh tak pergi tempat tu kalau tak jalan ni? Nak jalan. Artinya mazhab ni perjalanan juga. Satu makna dengan tariqah, perjalanan. Perjalanan kami muqayyadun, terikat dengan nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis Nabi SAW. Habis nak takut apa lagi? Hari ni orang fitnah. Nah, tarikat susah. Gitu. Ni tasawuf ni kolot, ortodok, macam-macam lagi lah, ketinggalan zaman. Ini bahaya. Bahaya bila kita tuduh begitu, boleh membawa kepada kufur. Kerana apa kita kata gitu? Kerana kita memisahkan antara syariat dengan hakikat. Maka sesiapa yang memisahkan antara syariat dengan hakikat boleh jadi kufur. Kerana syariat dengan hakikat berlazim-laziman, talazum, berlazim-laziman, tidak boleh dipisahkan. Seperti mana kita baca iyyaka na'budu tapi tak baca wa iyyaka nasta'in, sah tak Fatihah? Tidak sah. Seperti itu juga kita baca iyyaka nasta'in, tak baca iyyaka na'budu, pun tidak sah. Kerana dua-dua adalah ayat Al-Quran di dalam surah Fatihah. Tinggal satu huruf pun tidak sah. Sebab iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in itu hakikat. Itu hakikat. Nanti kena faham ke lah. Allahu Akbar. Jadi dua-dua tu hasil daripada dalil Al-Quran dan hadis yang khalis, yakni yang suci, bersih. Khalis tu sini makna yang suci, yang bersih, ia daripada syawaibin nafsi wal hawa, daripada percampuran nafsu dan hawa. Syawaib jamak taksir daripada mufradnya syaibah. Syawaib maksudnya segala campuran nafsu dan hawa. Ini tak ada campur dengan nafsu, tak ada campur dengan hawa. Nah, dan mulahazati siwa, mubarih sikit. Mulahazat as-siwa maksudnya memandang yang lain daripada Allah. Pandang yang lain pada Allah. Tak. Ini kita tak pandang kepada yang lain, hanya memandang kepada Allah sahaja. Dan al-mashub bit taqwa artinya yang disertakan dengan taqwa, yang didampingkan dengan taqwa. Jadi ilmu ni ada ketakwaan, menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, serta dengan mujanabah ad-da'wah. Mubarih sikit nak, mujanabah ad-da'wah. Mujanabah daripada perkataan janaba, yujanibu mujanabatan, ada wazan timbangannya fa'ala, yufa'ilu mufa'alatan, mufa'alah, mujanabah, itu timbang dia, nak baca dia. Maknanya apa? Serta menjauhkan. Mujanabah makna meninggalkan atau menjauhkan dakwaan. Dakwah faham kan? Apa dia dakwah? Dakwah ni pengakuan.
Apa makna pengakuan? Yakni orang yang mengisyaratkan kepada diri dia. Itu dakwah. Ad-da'wah tu maksudnya al-isyarah ila nafsi. Saya, aku, itu dakwah tu. Sebab ada isyarat. Saya, takkan saya tunjuk cikgu tak kena nak. Jangan saya kata saya tunjuk lagu tu. Bukan lagu tu, itu tunjuk orang lain. Bila sebut saya, dia kot ni. Saya, aku, itu orang panggil al-isyarah ila nafsi. Mengisyaratkan kepada diri. Saya, aku, kami, kita, kita. Kalau kita saya, tak kena tu kita tunjuk ke orang lain. Kerana al-mudda'i man asyara ila nafsih. Orang yang mendakwa diri itu ialah orang yang mengisyaratkan kepada diri dia. Saya, aku, kami. Maka konsep ilmu ini dia menjauhkan diri daripada mendakwa dakwi. Bukan saya. Orang bakat-bakat kita ramai-ramai. Ni siapa yang atok majlis ni cantik sempurna elok? Saya. Tu dakwah diri nama dia. Siapa yang buat majlis ni berjalan elok dengan lancar? Kita pakat-pakat semua kerja sama. Tu dia tak dakwah diri. Kita pakat semua-semua. Bukan kita seorang, bukan dia seorang. Semua pakat-pakat. Tu faham mana mudda'i ad-da'wah, meninggal dakwah. Maka dalam kitab Kashful Asrar mengatakan bahawa hakikat tasawuf dia tak mana tuan-tuan. Hakikat tasawuf ialah tarkud dakwah, meninggal dakwah. Kalau kita duk dakwah diri, saya yang pandai, saya yang alim, saya yang pakar, saya yang mahir, saya habis. Itu tidak ada hakikat tasawuf. Kerana hakikat tasawuf ialah meninggal dakwah. Tak ada dakwah diri. Ini dia panggil mujanabah ad-dakwah, meninggalkan atau menjauhkan daripada mendakwa diri. Tak ada dakwah diri. Atau bahasa sekarang dia panggil apa? Keakuan. Tasawuf dia tidak ada keakuan. Kalau orang tu ada keakuan, dia tak sampai lagi kepada hakikat tasawuf. Kalau bahasa sufinya dia panggil ananiyah. Bahasa sekarang dia panggil apa? Individualistik apa? Kita ni nak sebut tak pandai. Tu keakuan. Tak ada keakuan. Habis situ. Itu tasawuf mengajar begitu. Maka tiba hari ini isu banyak duk mengaku saya murabbi, saya mursyid, saya sekian-sekian. Baik. Itu lagu mana duk dakwah tu. Allahu akbar. Inilah kita ni. Baik. Itu satu untuk kita nak memahami. Nanti kita pelajarilah insya-Allah. Bila kita belajari dalam tajuk ayat Quran wa'bud rabbaka, ataupun orang panggil wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadatlah kamu kepada Allah. Apa maksud? Yakni jadilah kamu hamba Allah. Ini nanti kita bincang. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba yang lain. Itu. Baik. Tengok sikit lagi kita habis
Ni baca laju ni. Dan kerana inilah berkata setengah arifin billah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Tiada dapat memahami asraril Quran, tak dapat memahami rahsia-rahsia Al-Quran dan ma'aninya yang syarifah, yakni makna-makna Al-Quran yang mulia. Kan? Kita tak dapat nak faham rahsia Al-Quran, kita juga tak dapat nak faham makna-makna yang tersirat. Itu mana ma'aninya yang syarifah, kita terjemah mudah, yakni makna-makna Al-Quran yang tersirat di sebalik yang tersurat. Itu situ ma'aninya yang syarifah. Okay? Melainkan baru dapat faham rahsia-rahsia Al-Quran. Itu istisna daripada tak dapat faham, baru faham. Melainkan orang yang suci ia daripada dosa. Tak ada dosa zahir, tak ada dosa hati, baru dia dapat faham. Dia panggil rahsia-rahsia Al-Quran. Kalau tak boleh faham. Kan? Itu yang penting tu. Sebab tu tuan-tuan, ulama kan mendidik orang yang nak ikut jalan ini, kena didik dengan zikir dan juga wirid-wirid, hizib-hizib dan sebagainya. Maka wirid, kita beramal dengan wirid, beramal dengan zikir, itulah namanya tariqah. Itu tariqah. Tu yang orang duk kata ambil tarekat, bukan ambil tarekat, ambil amalan. Amalan tu tarekat lah. Tu situ. Ambil tarekat lah. Bukan ambil tarekat tu ambil saja, tak, ambil amalan kemudian kita amalkan. Itu tariqah. Tujuannya ambil amalan tu untuk ni, nak cuci hati kita, nak cuci anggota kita ini, supaya kita dapat memahami asrarul Quran, rahsia-rahsia Quran. Kerana Al-Quran ini dia mulia. Benda yang mulia dia tak akan dapat faham kecuali orang yang mulia. Faham? Kan? Tuan-tuan faham tak bahasa isyarat? Orang tadi cakap buat tangan saja. Faham tak? Tak faham kan? Cuma yang faham ni ya. Mana kita boleh faham juga, tapi sikit. Hak lain tak tahu apa. Jadi hanya orang ahli isyarat saja dapat memahami isyarat. Kita yang bukan ahli isyarat tak akan dapat faham isyarat. Contohlah, tuan-tuan masuk dak geng 3 line, pakai dah, pakai ma, hak 3 line tu. Kalau tengok kereta tu ada color hitam, putih, kuning ke merah, hijau ke apa, itu dia lah tu. Kan? Ada tak siapa kereta saya tengok tak ada di sini. Tahu kok kereta di rumah ada, dia tak bawa tu. Itu kalau ada 3 line tu kat nombor ke kat mana-mana ada calit tu, tu dia lah tu geng depa. Pak kita ni tak tahu, tak faham. Tak tahu. Tahu waktu lah. Isyarat yang lain banyak lagi. Kawan saya, dia masuk kumpulan tu, isyarat depa duk ada 300 lebih. Kerana apa itu ahli isyarat 300 lebih. Tuan-tuan yang kira turun mutu pun ada isyarat. Mana? Kita turun mutu kat mana? Belah kiri kan? Kan kita naik mutu, naik belah kiri, turun belah kiri. Depa ada, depa turun belah kanan. Jangan yang mereka. Yang mereka ada isyarat tu turun belah kanan tu. Turun mutu belah kanan. Letak camca dengan
apa nama, kerepu, tu pun ada isyarat tok kat mana, tok kot tu kali, semuanya ada isyarat. Kita tengok depa ni letak lagu tu biasa, dah ada isyarat. Kalau letak macam tu aku tak ada duit nak bayar, hangpa tolong bayar. Macam tu. Situ. Oh, jangan nak isyarat macam tu. Kalau ahli dunia ini ada isyarat mereka, ahli akhirat juga ada isyarat. Ni isyarat sufi panggil. Isyarat ayat-ayat Quran, isyarat dalam hadis Nabi. Itu namanya asrar, rahsia-rahsia Al-Quran. Jadi tak dapat memahami rahsia ini kecuali orang itu kena suci, bersih hati dia. Kan? Tu situ. Dan berhias batinnya dan zahirnya dengan amal, dengan amalan-amalan dan akhlak yang radiyah, yang mardiyah, akhlak-akhlak yang diredai, ini akhlak yang mulia. Dan berhadap ia orang tu kepada Allah dengan meninggalkan masiwahu, barang yang lain daripada Allah. Apa dia? Daripada mawjudat yang ulwiyah dan sufliyah. Segala benda yang ada, sama ada belah atas tu panggil ulwiyah, atau sufliyah, atau yang sebelah bawah. Sebelah bawah semuanya dia tinggalkan, tak berhadap. Hanya hati dia ini bertumpu dan berhadap kepada Allah sahaja, baru dapat faham. Kita tak akan faham rahsia ni walau kita fasih baca Quran, tapi kita tak akan faham rahsia dia kalau hati kita kotor. Sebab tu kena ambil amalan cuci hati, bersihkan hati. Bila hati kita bersih, baru dapat faham rahsia-rahsia Al-Quran, rahsia-rahsia ilmu ladunni. Habis. Tuan-tuan kena ambil amalan ni. Kena ambil amalan. Kami tak larat nak beramal dah. Buat hak larat beramal. Jangan tak buat langsung. Itu. Tuan-tuan perempuan, sedikit cerita. Jadi pada 2 minggu lepas kan kita buat daurah di pondok kan, kitab Al-Kamal Muhammadi, bukan Kamal Muhammadi, kitab Hidahul Maqsud min Ma'rifati Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kan saya ada sebut siapa-siapa yang hadir, insya-Allah akan ada di kalangan tuan-tuan puan-puan yang hadir. Selepas daripada majlis ini akan ada orang yang boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Kan? Sabtu baru ni ada seorang hamba Allah, saya tak mau ceritalah siapa, dia mai jumpa saya kan? Dia kata alhamdulillah dia jumpa berdepan. Saya tak tanya apa, saya gelak senyumnya. Lepas tu dia cerita, saya beramal salawat Fatih tiap-tiap hari 1000 kali. 1000 kali. Masya Allah, dia boleh tengok. Jadi tuan-tuan, Nabi ni suci. Kita tidak akan boleh jumpa dia kalau kita tak suci. Macam tu juga Al-Quran itu suci, bersih. Kita tak akan dapat memahami rahsia-rahsia dia kalau hati kita tak suci, tak bersih. Jadi kena cari amalan yang menyucikan hati, membersihkan hati. Banyak amalan. Maka di antaranya salawat
ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak salat ke Nabi bukan dalam kuantiti yang sikit, tapi kena kuantiti yang banyak. Sekurang-kurang banyaknya 300 kali. Sekurang-kurang banyak di sisi ulama sufi 1000 kali. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala dapat. Dapat situ. Inilah macam ni juga. Kita tak dapat faham rahsia ni kecuali orang yang suci, bersih. Tengok sikit lagi. Dan berkata Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, dia kata Al-Quran itu ada baginya zahir dan batin, dan apabila bersih batin seseorang itu, niscaya faham ia akan batin Al-Quran, dan apabila mengambil ia akan ilmunya daripada zahir an-nusus wal aqwal, ini zahir nas dan kata-kata, niscaya faham ia akan zahir Al-Quran, dan Al-Quran itu maka setiap orang faham ia daripadanya atas qadar martabatnya. Tengok atas qadar penyucian dia. Martabat sini kita ambil martabat penyucian dia. Kalau suci dia tu sempurna, maka dia dapat faham Al-Quran itu dengan sempurna. Kalau penyuciannya tak lengkap, tak sempurna, maka dia tak dapat faham dengan sempurna. Macam itulah. Dilihat ada qadar penyucian. Kalau bahasa sekarang ni orang panggil apa? Bahasa sekarang ni panggil apa? Nak faham satu perkara, dia tengok ada qadar akal dia, cerdik dia. Cerdik ni ada martabat had dia. Cerdik dia sederhana, cerdik dia tak lebih, tak tinggi, maka dia dapat faham yang lebih lagi. Macam itulah. Ikut martabat masing-masing. Jadi yang pentingnya tuan-tuan, sucikan hati, bersihkan hati, minta pertolongan, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak memahami ayat-ayat dia. Yang paling besar sekali saya nasihat pada diri saya dan tuan-tuan, nak faham bahasa isyari Quran dan hadis, yang paling penting buang dua perkara. Ini penting, kok mana pun kena usaha buang daripada hati kita ni dua perkara. Apa dia? Yang pertama, takabbur, sombong. Jangan ada takabbur dalam diri. Kalau ada takabbur dalam diri kita, kita tak akan faham Al-Quran. Kerana Tuhan sebut, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan halangkan daripada memahami ayat-ayat aku orang-orang yang takabbur di atas muka bumi ini. Tuhan tak akan bagi faham ayat-ayat dia. Kena buang penyakit takabbur, insya-Allah faham. Yang kedua, buang penyakit ujub, kagum dan bangga dengan diri sendiri. Jangan bagi ada sifat ujub, i'jabun nafsi, dia panggil kagum, bangga dengan diri sendiri. Kita jangan rasa bangga dengan diri kita, jangan kagum dengan diri kita. Buang dua tu, insya-Allah. Isikan dengan tawaduk, merendah diri, insya-Allah akan dapat fahamlah ayat-ayat Allah. Ini nasihat. Kalau dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dia nasihatkan, seorang itu tak akan faham ilmu ini kalau ada pada dia dua perkara. Apa? Pertama, takabbur. Yang kedua, bid'ah. Jadi jangan kita buat perkara bid'ah. Hak takabbur sebut dah kan, jangan buat perkara bid'ah. Kerana kalau kita buat perkara bid'ah, ini menjadi penghalang untuk kita nak memahami rahsia-rahsia ilmu Allah. Jangan buat perkara bid'ah. Buat perkara sunnah, itu tak apa. Itu tak apa.
kan. Habis. Wallahu a'lam. Habis dah tuan-tuan khutbah kita. Nanti majlis kita yang akan datang baru masuk membincangkan al-majlisul awal. Ini baru nak bicara, yang di mana dalam kita al-majlisul awal ini nak membicarakan tentang haqiqatul falah. Dia panggil hakikat kejayaan, hakikat kemenangan, hakikat kebahagiaan. Ini duduk di sini. Bukan bahagia tu tuan-tuan duduk di harta tak? Bukan bahagia duduk di pangkat jawatan. Hakikat kebahagiaan tu apa? Hati. Nanti insya-Allah kita ceritakan situ. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.